Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit tarainin amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat kudrat. Apabila kita sudah mengaku dan jum di dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut. Sampai situ. Bahasan sifat kudrat. Ni tajuk apa nama ni? Tajuk iaitu sifat yang ada pada Allah Ta'ala yang wajib kita belajar dan pegang. Dan sifat tu wajib ada pada Allah Ta'ala. Sifat apa ni? Sifat kudrat. Tengok. Bahasan sifat kudrat. Ni masuk sifat apa? Sifat ma'ani. Sifat yang wajib pada Allah banyak mana? Tak terbilang. Yang diperwajibkan oleh syarak supaya kita mengetahui 20 sifat. Ingat tu. Start daripada wujud sampai mutakalliman. Dalam 20 sifat tu dia pecah 4. Ada dia panggil sifat nafsiyah, ada panggil sifat salbiyah, kumpulan-kumpulan sifat tadi yang ada pada Allah Ta'ala. Hak ni masuk sifat ma'ani. Sifat yang bangsa ada dia panggil. Bahasan sifat kudrat. Apabila kita sudah mengaku dan jum. Apa maksud jum? Terima. Terima di mana tu? Di dalam hati kita akan 6 sifat. Sifat wujud kita mengaji dah dulu ni. Wujud Tuhan macam mana? Tak semacam dengan wujud kita. Wujud yang tidak dikeranakan oleh satu kerana. Dan sifat tu pula dipanggilkan sifat nafsiyah. Yang mengikut akan zat tu dipanggil sifat nafsiyah. Selesai. Dan 5 sifat lepas pada sifat wujud. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bin nafsi, wahdaniyah. Sifat apa tu? Kumpulan sifat tu dia panggil sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat tu menafikan sifat yang tak layak. Ternafi sifat tak layak pada zat Allah Ta'ala. Apa dia? Qidam, ternafikan, bermula sebab dia sifat sedia. Baqa, kekal. Kekal itu ternafikan sifat binasa pada Allah Ta'ala. Maka 5 sifat. Wahdaniyah, sifat sa, ternafi berbilang-bilang. Itu dia panggil sifat salbiyah. Habis tu. Sifat bahasa ternafi. Masuk ni sifat yang bahasa wujudi pula. Sifat yang bahasa ada di zat Allah Ta'ala. Dia ada berapa? Ada 7. Dipanggil sifat ma'ani. Tengok. 6 sifat yang tersebut. Saat ni saya sebut tadi tu. Kita mengaji dah. Ingat tak ingat tu. Kalau nak cerdik ya, mari kawik dah. Bengok pula. Nampak ke tak? Sikit dah nak cerdik. Kawik cuti pula. Kena start pula. Dahulu itu, yakni kita mengaji lepas lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai wadaniyah tu. 6 sifat tu. Maka pulanglah. Apa maksud pulang? Patah klik. Kembali klik. Patah klik. Kita kepada bicara perkara-perkara yang ada ia pada Tuhan pula. Sifat yang bahasa ada pula. Hak mula-mula sifat yang bahasa amru iktibari. Sifat juga tapi kira-kira ya. Satu yang 5 tadi sifat salbi, salbiyah, sifat yang bahasa ternafi. Hak ni sifat yang bahasa wujudi. Yang bahasa ada. Dipanggil sifat apa? Sifat ma'ani. Hak nombor 1 apa dia? Kudrat. Setengah daripadanya dari sifat yang bahasa ada, yang termasuk dalam golongan dipanggil sifat ma'ani tu, iaitulah kudrat. Artinya perkuasa. Sifat yang bahasa ada di Tuhan, kita panggil sifat apa? Perkuasa. Yang diibarat perkuasa tu. Dengan bahasa Melayu kita panggil dengan ring. Sebab tak? Kalau kita ni duduk di kita dipanggil ring lah. Di Tuhan dia panggil kudrat. Nampak tak? Atau kita ada ring. Adalah ring. Atau ring. Itulah juga.
Orang tak reti tu dah kata tak tahu tu, dia mau tak bisa dengar. Dia kata dok mengajar lah tapak lah tu. Kalau orang reti tak apalah nak royak lah, tak gurau gitulah. Dia royak nak kena hak koding, kena baharu. Maka reng-reng ni benda baharu lah. Nak royak hak Tuhan hakikat tak tu. Boleh tu tara tu lah. Kalau kita dia panggil reng. Reng tu kedegak dia panggil. Boleh juga atau orang kok belah sekolah dia panggil reng. Kami kok belah hulu panggil reng. Hak betul reng lah. Dah lah. Kalau lah kodrat ni Tuhan. Kalau kita bahasa Melayu panggil apa kodrat ni? Reng. Lagi teruk ni riang. Kami kalau riang hak bunyi petang-petang tu riang tu. Lah, kami panggil hak tu kami panggil riang. Riang bila petang-petang dia bunyi riang tu. Mai pening pala lah. Reng ni tenaga lah. Kekuatan, kederak reng itulah. Maka pasal itulah. Apa pasal? Iaitu oleh kerana itulah bahasa kita ni. Tuhan kuasa mengadakan bila ada kudrat pada zat Allah Ta'ala. Kudrat Tuhan ni berkuasa ia mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkinnya. Jadi Tuhan ni kudrat Tuhan, takluk dia mengadakan dan meniadakan. Tu takluk dia. Reng kita ni boleh buat kerja gini-gini lah. Dan berbilang-bilang kudrat kita. Kudrat Tuhan tak nak. Kudrat Tuhan dia kudrat pada mengadakan dan meniadakan. Tuhan boleh beri timur dan meniadakan. Tuhan boleh beri hujan dan menjadikan kemarau. Jadi semua tu di bawah apa? Takluk kudrat Tuhan. Itu dipanggil. Apa takluk? Tugas. Tuhan boleh beri jadi hidup. Tuhan boleh jadi mati. Tuhan boleh jadi kita ada. Boleh boleh jadi kita tak ada. Menang kalah. Semua tu di bawah. Takluk kudrat Tuhan. Pihak raya kemarin boleh menang. BN. Kembali BN berkuasa. Tengok kalau masalah rahimahullah. Tengoklah ya. Kalau ni pening-pening macam mana? MN, PN, BN, satu lagi parti tubuh FN. Satu nak sokong hak mana aku pun tak faham lah. Tengok apalah. Hak tu serah lemon tu. Ganyi orang Islam naik molek, buat molek ke Islam. Serik-serik lah buat hak belakang-belakang tu. Jangan buat panggil lama lah. Kalau kira tekan Islam ya, takut jatuh pula. Ingat, bila Tuhan begitu, kadang-kadang dia ingat nak uji kita. Wah lah, PH biasa beri 22 bulan, bukan tak beri. Allah beri. Lepas tu, jatuh pula, jatuh lah. Naik buat molek. Jangan duk hina Islam. Jangan duk lawan Islam, buat beri molek agama. InsyaAllah. Tengok. Kalau jatuh pun tak apa. Dapat pahala. Ni kalau jatuh pun dosa. Kita buat Islam molek. Kalah tak apa. Pahala boleh dah. Ni pahala pun tak boleh. Kalah pun lah. Tu jeng. Tengok. Maka pasal itulah. Pakai apa pasal? Bila ada kudrat. Zat Tuhan yang bersifat dengan kudrat tu. Berkuasa ia mengadakan dan meniadakan. Apa-apa mungkin. Apa maksud mungkin? Perkara yang menerima timbul dan menerima tak timbul. Mungkin lah. Termasuk kita, pokok kayu, apa saja ni. Perkara yang ada dua keadaan. Maka perkara yang dua keadaan ini di bawah takluk kudrat Allah. Jadi boleh kita lari lah dari bicara daripada Tuhan? Tak boleh lari. Kaya miskin. Kaya miskin perkara apa? Perkara timbul dan tenggelam. Tuhan boleh beri kaya, Tuhan boleh miskin. Jadi bolehlah kita kaya kita tak sakut dengan Tuhan? Tak boleh. Miskin kita sakut tak? Sakut dengan kudrat Tuhan juga. Dengan kudrat Tuhan lah menjadi kita susah. Tuhan boleh jadi. Dan dengan kudrat Tuhan lah kita boleh jadi kaya. Kita boleh jadi ada dengan kudrat Tuhan lah. Tuhan yang bersifat kudrat lah. Zat Tuhan. Bukan kudrat buat saya saja dah. Zat Tuhan yang bersifat kudrat.
Tu panggil bila kita mengaji tauhid kita faham. Tak ada satu benar boleh lagi. Kalau tiap-tiap benar ni menerima dua perkara. Yang BA menang semari ni sakut dengan Tuhan tak? Nak tanya hak tu ya. Kalau orang mengaji tauhid ti, kau tak mengaji tauhid, kerana kita lah, bukan kerana menang Tuhan. Kita kempen kuat. Belah otak semua tu. Bukan sabit kempen, bukan sabit apa. Tuhan kehendak dengan sifat kehendak dia menimbulkan Allah Ta'ala yang ada sifat kudrat, menimbulkan perkara mungkin ada dan tak ada. Maka menanglah BN kemari di PRN Melaka. Kalau musoneh rahimakumullah. Saya masdak lah sikit 2-3 hari ni. Ada apa? Tak apalah, janji orang Melayu Islam kita naik pun boleh lah tu. Dulu banyak sangat balik sana kita takut juga. Tengok. Dan jika ni dan kalau. Dan jikalau mustahil pada adat atau aridi sekalipun. Perkara yang timbul dan tak timbul ni, walaupun pada adat mustahil timbul. Mustahil jadi, mustahil berlaku. Tapi tetap di bawah kudrat Tuhan. Sebab tu bila akal jawab harus semata. Boleh timbul, boleh tak. Kenapa? Pada adat saja. Kenapa? Di adat, perlakuan adat tu pun, di situ ada kudrat Tuhan. Nampak tak? Ada kudrat Tuhan. Seperti sebagian kita tengok lah. BN ni kalah teruk dah. Habis cuti kalah dah. Pada adat mustahil boleh menang majoriti. Nampak tak? Mustahil pada adat tak? Tapi kalau kita mengaji hukum akal jawab harus menang, harus kalah. Saya royak sebelum putusan lagi. Boleh jadi menang, boleh jadi kalah siapa pun. Kenapa? Pada adatnya orang yang jatuh nak naik pula berpuluh tahun. Nampak tak? Kerana pada adat mustahil dah. Tapi pada akal jawab harus menang, harus kalah. Kenapa? Di situ ada kudrat Tuhan pada memenang dan mengalahkan. Jadi nak royak kata apa? Tak boleh lari kita dengan Tuhan dalam apa saja perkara. Tu dia panggil tu. Walaupun pada adat mustahil sekalipun, pada akal jawab harus jenis. Sebab apa akal jawab harus? Kerana pada perbuatan adat walau mustahil, di situ ada kudrat Tuhan. Lawan bagi mustahil boleh naik. Boleh jadi wajib mustahil. Boleh jadi wajib pada adat. Kok tu klik. Benar mustahil dah pada adat. Seperti orang naik motor bubuh esjuk. Mustahil pada adat hidup. Buatlah berapa puluh putih pun mesti yang kena oboh enjin lah. Tetapi pada akal jawab harus. Jika Tuhan nak tunjuk, boleh hidup. Menunjukkan kata apa? Bukan perbuatan makhluk tu. Nampak lagi. Jadi hidup mati mutu tu di situ ada kudrat Tuhan. Itu akidah kita pegang. Cuma pada adat mustahil hidup mutu atau kereta yang basuh enjin dengan memakai esjuk. Ini ayat sejuk. Mustahil apa? Mustahil ada. Sebab banyak kali duk buat dah tak bisa jadi. Tak percaya try tengok mutu mau lah, try jangan mutuku. Kita try tengok. Confirm wajib pada adat. Tapi akan jawab boleh jadi hidup, boleh jadi tak. Kita kena pegang itu akidah. Kalau Tuhan nak tunjuk boleh. Kenapa di situ ada perbuatan Tuhan kan? Kita tak boleh teh Tuhan. Tuhan boleh teh kita. Kalau musannaf rahimahullah. Cuma nak berpegang akidah kata apa? Tiap-tiap perbuatan kelakuan yang berlaku di atas dunia makhluk ni semua, di situ ada kudrat Tuhan yang mengatasi dia. Tak apa dah. Baru ada akidah kita, baru dipanggil tauhid. Hanya Tuhan saja. Sebab tu orang-orang alim lalu dia tak heran lawan kata macam mana pun. Sebab apa? Dia pegang tauhid tu. Memarilah belah mana pun. Tengok. Seperti pada adatnya orang banyak lawan orang sikit. Orang sikit wajib kalah, mustahil menang. Nampak tak? Tapi pada akal jawab harus. Kenapa? Di situ ada kudrat Allah. Boleh jadi Tuhan nak menang hak sikit boleh, hak banyak boleh. Tu dia panggil akidah hak tu kita mengaji tu. Kalau musannaf atau aridi atau mustahil pada aridi sekalipun. Perkara yang pada aridi. Apa aridi? Janjian Tuhan.
Seperti kiamat. Nah, seperti kiamat wajib berlaku, mustahil tak berlaku. Nampak tak? Itu dia panggil apa? Mustahil pada janjian. Pada akal jawab, harus berlaku, harus tidak berlaku. Kerana apa? Pada berlaku kiamat, di bawah takluk kudrat Tuhan juga. Kalau Tuhan tak mau beri kiamat, boleh tak? Tak kiamat, kita kodok gini. Umur sampai 300 juta tahun. Akan jawab boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kalau kita kata, kok mana pusing mesti kiamat? Siapa nak paksa Allah menjadikan kiamat? Nampak tak? Kalau kata gitu. Kalau kita kata, atau kita kata kiamat tak akan jadi. Siapa nak halang Allah menjadikan kiamat? Sebab tu akal menghukum kiamat ini harus jadi, harus tidak. Cuma pada aridi, yakni pada janjian dalam Quran, dalam hadis, wajib berlaku kiamat. Sebab janji la uqsimu biyaumil qiyamah. Nampak tak? Sebutlah Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu janjian, wajib pada janjian. Pada akal jawab, harus saja. Tuhan nak buat boleh, tak mau buat. Tapi takkan nak menyalahi janji. Tetapi itu akidah kita pegang. Sebab kalau hukum akal tidak harus, maka jadi wajib. Bila wajib akal apa masuk? Wajib akal perkara tu kok mana mesti berlaku. Maka akal akan jawab, oh begitu Tuhan dipaksa. Atau tak berlaku, maka Tuhan tak ada kudrat untuk menghalang. Nampak tak? Di situlah kita letak harus saja perkara-perkara aridi. Seperti hidup pasti mati. Wajib pada aridi, orang hidup mesti mati. Tak sedut semak. Dia motor Dr. Mahathir lama dah. Mati juga, tapi tengok tarikh lah. Tu panjang umur tajuk lain. Tapi tak mati, wajib mati sebab apa? Sebab ada janjian. Tu dipanggil wajib aridi. Tapi akal jawab kata apa? Harus boleh mati, harus tak mati. Kalau Tuhan hendak kita tak mati, boleh. Duduklah sampai bila-bila pun. Kalau Tuhan nak mati, boleh tak? Boleh juga. Tak mati pun boleh. Kenapa? Di situ ada kudrat Tuhan pada memati dan menghidup. Tapi pada janjian, wajib mati. Kalau musannah. Itu dia tu. Jika mustahil pada adat atau aridi sekalipun. Tengok kalau musannaf rahimakumullah. Lama tak jumpa ni kita ni. Start ni kita akan jadi suara apa serak lah. Bukan nak main karaoke ni, memang tak gerak. Memang tak sampai lama tak main mengajar main karaoke pada. Jadi tak gerak lah. Umur bila lama dia kau tua. Ni semak pun kau kurang lah. Dulu mari semak sikit, saya tengok cumi lah ni dak lah. Cepeng dah. Gitu. Percaman. Menatap apa percaman? Bukti. Dalil. Bukti. Mari tauhid dia kena buat mari bukti. Bukan sakat turut orang. Imam kata gini tu menjadi pekah. Pekah tak pala ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi kata gini-gini. Adapun nak dapat akidah mengenai tauhid, dapat nak kata kudrat Allah Ta'ala atau iradat ke sami' basar, mesti kita mendatangkan dalil dengan kita berbahas. Baru kejap dia panggil. Tengok. Percaman. Apa maksud percaman? Bukti. Di mana mu nak boleh bukti kata Tuhan kudrat? Kalau kita kata, aku dengar dia mau royak, tak jadi hak tu. Iman kita tak boleh kira lagi. Khilaf ulama. Ulama tauhid usuluddin kata khilaf. Orang jenis turut orang dia panggil orang taklid. Orang taklid ni iman dia, kau yang doa kata iman dia tak sah. Dia panggil dia kufur dari segi pada Allah, Islam pada manusia. Yang muktamad kata iman dia sah tapi berdosa besar kerana dia tidak boleh mendatangkan bukti pada tiap-tiap sifat tadi ni. Di sinilah kita kena bahas bukti. Percaman kata, bukti kata, dalil kata. Apa dia tu? Ada kudrat, ada sifat kudrat. Padanya nyazat Allah Ta'ala itu ialah kita renti, dia panggil. Bukan ratai tu, reti. Membaca ratai pening. Anak ayat itu kita reti. Reti yakni faham.
Kita mek faham. Mek faham di mana tu? Daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya. Bukan jaksa perdamai tu. Tu pingat orang panggil. Jaksa ni bukti-bukti. Ni. Yang ditunjuk ni. Langit, bumi, sejuk, panas, orang mati, hidup, nikah, kahwin. Laut, sungai, carok, pak kayu. Ayo. Ini dipanggil jaksa-jaksa yang datang daripada membuktikan pada Tuhan ada sifat kudrat. Ayo. Iaitu alam. Alam ni lah. Apa maksud alam? Alamat. Alamat pada Tuhan ni ada sifat kudrat. Bagi menimbulkan alam ni. Kita ni, pokok kayu ni, semua benda ni lah. Masiwallah ni dipanggil sebagai alam. Apa alam? Alamat pada Allah Ta'ala ada kudrat. Gitulah tu. Dengan sebab. Sebab apa kita pakai dalil alam ni? Dengan sebab mustahil tak terima akal kita nak ada alam ini dengan sendiri. Akal kita terima tak? Kita tiba-tiba timbul sendiri. Tak boleh terima sekali-kali. Kita ada bapak kita, mak kita melahirkan kita. Mak pak kita pun ada tukang. Yang ni ada cek kita. Cek ada tok yang, tok yang, tok yang. Batu tapau tu. Sampai tok Nabi Adam dan Allah Ta'ala menciptakan. Di situ bukti kata apa? Tak boleh ada sendiri. Tiap-tiap perkara ni melain ada tukang dia. Mesti ada tukang kasut, mesti ada tukang kasut. Tak boleh ada sendiri. Jadi Allah ni bergerak dengan molek ni membuktikan ada tukang yang menjadikan dia, kerana akal tak terima alam ni timbul sendiri, membuat dirinya sendiri tak boleh. Melainkan di balik belakang ada tukang. Di situ dalil kata apa? Di Tuhan ada sifat kudrat pada mengadakan akan alam ni. Maka tentu ada yang mengadakan dia alam. Tak boleh jadi sendiri. Maka tentu tak boleh mengadakan dia alam semua lah. Melainkan satu zat. Nak buat alam ni semua kita ni, nak pergi kepala duduk atas semua ni. Orang ni. Orang pula macam-macam basah, kulit hitam putih semua ni. Tak kata. Boleh terima tak jadi dengan sendiri? Mana boleh. Tak terima akal. Dan Tuhan royak pula dengan dalil, dengan turun rasul, dengan kitab lagi. Dengan tidak dapat pula kitab Quran itu nak diubah suai. Dengan datang cerita yang mutawatir, berterusan, berpanjangan daripada Nabi Adam lagi tu. Kata ada. Dan tak nak siapa pun berani mengaku yang membuat manusia. Nampak tak? Itu dipanggil dalil yang kuat. Kata pada Tuhan ada kudrat. Gitu. Melainkan satu zat, iaitulah Tuhan yang ada kudrat padanya. Tentu ada Tuhan, yakni ada sifat bersifat dengan kudrat. Kudrat Tuhan pula pada menimbulkan dan meniadakan. Tengok duk jadi mati pun tu. Siapa beri mati? Tuhan lah. Siapa beri ada? Tuhan juga. Tak boleh buat apa kita. Kalau boleh buat doktor, boleh menghidupkan orang. Tak ada orang lah. Orang mesti ada orang umur 100,000 tahun atau 10,000 tahun ada tak? Tak ada. Doktor sendiri pun mati. Tu kira pakar lah tu. Michael Jackson tu, nyanyi tu, dia beli satu alat, berapa ratus ribu tak tahu. Alat untuk memanjangkan umur. Tiap-tiap tahun dia tidur dalam mesin tu. Sebab dia pegang di mesin tu boleh beri panjang umur. Panjang tak? Tak. Sebab tukang memati dan menghidupkan adalah Tuhan, bukan mesin tu. Beli dah berapa puluh juta pun. Kalau ada jual, aku pun nak beli seperti. Tak jual, dia tak jual. Jangan kata mesin beri mati. Mesin beri muda, tak ada. Tak ada.
Tu pemimpin-pemimpin dunia tu bukan nak tua dia mampu, nak duduk pimpin dia. Demo tu boleh beli macam-macam, tapi missing untuk jadi tua. Sebab apa? Tua dan muda ni pun di bawah takluk kudrat Allah Ta'ala juga. Bukan kudrat masa. Kerana masa tu sendiri pun Tuhan beri jadi. Kalaulah kerana masa tu yang boleh mentuakan kita. Sebab apa tua? Cuma Zohir cakap ya. Sebab apa mula buat tua? 75 dah. 75 tu masa saja. Bukan masa tu beri tua. Nampak lagi? Sebab apa? Ada bukti dalam Quran. Allah menjadikan iaitulah Ashabul Kahfi. Yang tidur di dalam gua 309 tahun. Tapi bakit demo macam orang 33 tahun. Umur dekat 400 tahun lah. Cucu dia jadi tua, dia dak. Tamlikha jumpa dengan cucu. Cucu bokok. Tak ada. Nampak tuan-tuan? Jadi duk tua sebab apa? Sebab Tuhan beri tua. Jangan cuma para galik cakap gitulah. Cuma galik pada adat. Kalau duk pegang kata memanglah lah 90. Tengok tarak Anwar, percaya. Tu dipanggil apa? Kalau betul suruh pun akan jawab boleh jadi. Harus. Tuhan boleh. Kalau pegang kerana masa tu mengubahkan kita, ada dua kudrat. Satu nama dia masa, satu nama dia kudrat Tuhan. Tak boleh juga. Bukan dia juga. Maka yang mentuakan adalah Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Masa tu cuma pada adat dia tengok. Tapi Tuhan tunjuk juga kadang-kadang dalam kisah tu. Jamal Abdillah pemuda pun tengok. Lagu sendiri boleh ingat lagi. Zaman tu kita cik-cik kalau rendah lagi, dia duk menyanyi lagu sendiri dah. Sampai hari ni pun duk taruh tu. Takat gambar dengan orang 20, dia macam 20. Takat dengan gambar orang 30, dia macam 30. Tak lari muka. Kalau jumpa nak tanya agak petua apa tu. Kita duduk dengan dia, saya ni tak sampai 50 ni. Tapi duduk dengan Ustaz Siddiq Nur, dia mata semacam ya. Jeng terus. Ustaz Siddiq Nur tu zaman kita kecil, dia duduk ceramah. Tak. Saya duduk dengan Ustaz Siddiq Nur, dia mata semacam sebaya umur. Allah. Ustaz Siddiq Nur pun 70 pun 80, 90. Ni tua dah. Nampak tak? Tengok. Kalau masa tu dia panggil apa? Bukan masa mentuakan. Saya masih muda lagi. 40 lebih baru. Dengan Anwar lagi sikit Anwar pun sebab cukup janggut Tengok kalau Musoneh Rahimah tuan-tuan ni nak royak pergi Pahang tu kata cuma pada adab cekap pasal apa nak buat tua Pak Long Allah 60 dah Pak apa tua sebab 60 tu jeng bukan 60 tu beri tua kudrat Tuhan mentuakan sebab apa Tuhan buat kisah Ashabul Kahfi Allah buat kisah Nabi Allah Uzair tidur 109 tahun dia. Masa berjalan, hak tempat lain semua berubah habis. Dan dia ada juga. Tuhan nak tunjuk kata apa? Aku yang mengubah kamu. Kudrat aku. Di situ bukti dia panggil. Tuhan buat satu kisah tu. Sebab apa? Nak tengok hukum qada akal kata apa? Walau umur panjang, pada akal jawab, harus wajahnya muda, harus wajahnya tua. Tengok kalau Musoneh rahimahumullah. Gitu ya. Habis. Maka apabila kita kejar kata ada kudrat padanya. Jadi kita pegang lagi. Bila kita bahas gitu kita nampaklah. Yakni di Tuhan ada sifat kudrat. Maka tentu tidak ada lemah. Bila kita pegang kata kudrat, lemah tak boleh kata ada lah. Kena buang. Kita ada dua, kederat dan lemah. Kerana kita jenis gitu. Kalau mari lemah, hilang kederat. Reng tak ada. Bila mari kederat, hilang lemah. Kita gitu. Sebab tu kita boleh ikut tu. Tuhan semata sebelah ya. Dia ada kederat, tak lemah. Kederat itu wajib, tak lemah itu istihalah. Apa istihalah? Hukum bagi mustahil. Istihalatul mustahil dia panggil. Tengok. Wajib Allah Ta'ala itu kudrat dan istihalahnya tak lemah. Mustahil mah. Mustahil kena buang. Mustahil kira ya. Bukan ada pun. Jangan nak buat Allah itu kudrat. Mustahil mah duk sekali. Jangan pelagar je gitu. Tak boleh lah. Sebab tu kita buat istihalah. Apa masalah? Tak lemah. Ke kita ada kudrat dan ada lemah. Bila-bila masa boleh bertukar.
Nampak lagi? Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita hidup. Nampak? Ada kalanya kita tiba masanya kita mati. Nampak tak? Sebab kita ada dua. Tuhan sebelah. Tengok. Kalau musannif rahimahumullah. Maka adalah bagi kodrat itu dua takluk ijmali. Wallahu subhanahu wa ta'ala